Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena sambutan memperingati Hari Ulang Tahun ke-50 penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengadakan majlis khatam Al-Quran. Aktiviti tahunan tersebut berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaiseri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Lebih 300 orang hadir mewakili 1,722 orang peserta yang terlibat dalam pembacaan 50 kali khatam Al-Quran yang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan jabatan-jabatan kerajaan, penuntut-penuntut institusi pengajian tinggi, pihak swasta, perkumpulan dan orang persorangan. Juga hadir Yang Berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Negara Brunei Darussalam akan menumpukan usaha ke arah mengenal pasti peluang-peluang dan cabaran-cabaran dalam mengatasi isu jenayah rentas sempadan di era pasca COVID-19. Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Perukes Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua selaku pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Negara menyatakan perkara tersebut semasa acara penyerahan pengerusi mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan AMMTC kali ke-14. Pengerusi AMMTC diserahkan oleh Republik Sosialis Vietnam kepada negara Brunei Darussalam selaku pengerusi AMMTC yang bermula 1 Januari 2021. Mesyuarat yang diadakan secara maya dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Jeneral Tulam, Menteri Keselamatan Awam Republik Sosialis Vietnam dan dihadiri oleh menteri-menteri dan wakil-wakil kerajaan ASEAN yang bertanggungjawab bagi isu jenayah rentas sempadan. Dengan tema Cohesive and Responsive ASEAN Against Transnational Crime, mesyuarat memfokuskan kepada tren-tren ancaman jenayah rentas sempadan yang berlaku di rantau ini sepanjang musim pandemik COVID-19. Semasa mesyuarat, Yang Berhormat menekankan akan pentingnya bagi AMMTC dan mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan SOMTC untuk mengambil iktibar dari pengalaman-pengalaman semasa musim pandemik COVID-19 dan menerapkannya ke dalam segala perancangan yang akan dibuat di masa-masa yang akan datang. Ini termasuk rancangan kerja SOMTC Work Program 2019-2021 yang akan direview semasa tempoh negara Brunei Darussalam menjadi pengerusi pada tahun 2021 nanti. Semasa sesi plenari, Menteri Pertahanan Kedua juga mengongsikan mengenai usaha-usaha negara Brunei Darussalam untuk membantras kegiatan jenayah merentas sempadan khususnya semasa musim pandemik COVID-19. Ini termasuk operasi-operasi bersepadu yang dijalankan oleh agensi-agensi keselamatan dan penguatkuasaan di negara ini untuk mencegah kegiatan penyeludupan dana haram dan barang-barang tegahan melalui sempadan darat dan kawasan perairan negara. Yang Berhormat turut mengongsikan perkembangan positif yang tercatat sepanjang tahun ini dalam usaha negara Brunei Darussalam untuk menangani isu-isu jenayah rentas sempadan yang lain seperti isu pemerdagangan orang dan jenayah siber. Tahun 2021 akan menandakan buat pertama kalinya negara pengerusi bagi mesyuarat AMMTC dan SOMTC juga merupakan negara pengerusi ASEAN di dalam tahun yang sama. Selaku pengerusi, negara Brunei Darussalam juga akan menjadi tuan rumah kepada mesyuarat AMMTC kali ke-15 dan mesyuarat SOMTC kali ke-21 yang akan berlangsung pada tahun 2021 nanti. Mesyuarat berlangsung secara maya di bangunan Jabatan Perdana Menteri. Seorang pegawai imigresen kanan didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas 2 kesalahan di bawah bab 6(a)
Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Pegawai Imigresen Kanan Duraman bin Haji Japar berumur 46 tahun ditugaskan di Seksyen Permin Masuk Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan. Kedua-dua pertuduhan adalah seperti berikut. Bagi pertuduhan pertama pada petang 4 Mac 2020 di negara Brunei Darussalam, Duraman sebagai seorang ejen iaitu pegawai Imigresen Kanan yang berkhidmat di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dengan secara tidak jujur cuba memperoleh wang rasuah bagi dirinya dan seorang lagi rakannya berjumlah RM1,500 daripada seorang mangsa lelaki penduduk tetap berumur 56 tahun sebagai dorongan untuk meluluskan permohonan permit masuk isteri mangsa yang merupakan warga negara Malaysia berumur 49 tahun. Manakala bagi pertuduhan kedua, Duraman pada petang 22 April 2020 di negara Brunei Darussalam dengan secara tidak jujur cuba memperoleh wang rasuah bagi dirinya dan seorang lagi rakannya berjumlah RM1,500 daripada mangsa yang sama, sekali lagi sebagai dorongan untuk meluluskan permohonan permit masuk isteri mangsa. Duraman telah ditangkap oleh Biro Mencegah Rasuah pada 7 Mei 2020 setelah menerima aduan dari orang awam mengenai aktiviti perlakuan rasuah di Seksyen Permit Masuk Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan berkenaan dengan permohonan dan penyambungan permit masuk bagi warga asing. Isteri mangsa adalah seorang warga negara Malaysia di mana permit masuk ke negara ini telah pun mansuh. Pasangan tersebut telah membuat rayuan untuk penyambungan permit masuk di mana dikatakan bahawa Duraman pada dua kejadian yang berlainan telah meminta RM1,500 untuk dirinya dan rakannya bagi meluluskan permohonan permit masuk tersebut. Semasa sebutan mahkamah kemarin, kedua-dua pertuduhan telah dibacakan terhadap Duraman dan tidak ada pengakuan diambil. Mahkamah telah menetapkan tarikh 10 Disember 2020 pada pukul 9 pagi untuk sebutan lanjut kes. Dalam pada itu, Duraman dilepaskan dengan ikat jamin mahkamah sebanyak RM10,000 atau 2 penjamin tempatan dan dengan syarat Duraman tidak dibenarkan untuk menghampiri mangsa dan isteri mangsa. Dua kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan kemarin di negara Brunei Darussalam. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 150 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 iaitu 204 hari yang lalu. Manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 9 kes. 565 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 8,364 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 54 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 76,249 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Pelbagai kursus ditawarkan oleh Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dalam pelbagai bidang. Untuk mengetahuinya, kita ikuti promo ini.
88 acara telah disusun oleh 60 orang penganjur bagi Brunei December Festival BDF yang akan bermula pada 1 Disember ini. Perkara itu antara yang dikongsikan oleh Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Setiausaha Tetap Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan semasa sidang media Brunei December Festival 2020 di kementerian berkenaan. Menurut Awang Wardi, BDF 2020 menyediakan pelbagai aktiviti menarik kepada penduduk tempatan untuk bergiat aktif di dalam negara, lebih-lebih lagi semasa musim cuti persekolahan. Menganjurkan berbagai-bagai acara mengikut tema seperti lazim, iaitu meliputi pesta makanan, food festival, festival Islam, Islamic festival, sukan dan tahan lasak, sports and adventure, kebudayaan dan seni kreatif, culture and creative arts, dan rekreasi dan membeli belah, recreations and shopping. Walaupun dalam kita mengadakan acara-acara di dalam negara ini sebagai langkah penjagaan terhadap COVID-19, semua pihak penganjur dan syarikat event management juga dinasihatkan agar sentiasa berusaha untuk memastikan langkah-langkah pencegahan pandemik COVID-19 dipatuhi seperti menjalankan pemeriksaan suhu badan, pembersihan tangan dan penjarakan sosial. Brunei December Festival yang diadakan sejak tahun 2017 merupakan inisiatif Lembaga Pelancongan Brunei melalui Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Acara seumpamanya bertujuan untuk merangsang pertumbuhan pelancongan domestik dan membuka peluang-peluang perniagaan untuk para pengusaha tempatan. Pameran seni lukis Diversity bakal dilancarkan esok di Museum Teknologi Melayu Jalan Kota Batu. Dirancang diadakan sehingga 28 April tahun hadapan. Pameran disertai oleh pelbagai peringkat usia termasuk golongan orang kurang upaya. Perkara tersebut dikongsikan semasa sidang media yang berlangsung di bangunan Arkim Negara Brunei Darussalam, Jalan Dewan Majlis. Pengarah Haja Mahani binti Pengarah Haji Ahmad, pemangku pengarah muzium menjelaskan, pameran dihasrat memberikan pendedahan kepada orang ramai mengenai signifikan institusi muzium dalam melestarikan budaya warisan tempatan untuk generasi masa kini dan akan datang. Adapun pameran seni lukis Diversity ini diungkayahkan oleh bahagian etnografi, Jabatan Muzium-Muzium dan tema bagi pameran ini diselaraskan dan disesuaikan dengan tema yang telah ditetapkan oleh International Council of Museum iaitu ICOM bagi tahun ini, iaitu Museum untuk Kesaksamaan, Diversity dan Rangkuman, manakala tema yang telah ditetapkan oleh International Council of Archivists iaitu ICA pula ialah memperkasa masyarakat berilmu. Sehubungan itu, sejumlah 198 buah lukisan akan dipamerkan oleh daripada 81 orang pelukis di dalam negara ini. Antara pengisian pameran termasuk tayangan video sejarah dari Arkim Negara Brunei Darussalam bagi memberi peluang kepada orang ramai mengenali sejarah negara ini yang meliputi aspek budaya, pembangunan ekonomi, sejarah, sosial, adat istiadat dan sebagainya. Memperbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandungi pelbagai fadilan yang besar, sementara mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan baginda sebagai contoh ikutan yang baik dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Manakala sunnah adalah menghidupkan kembali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan agar hidup akan sentiasa berada dalam keberkatan. Perkara tersebut antara yang disampaikan semasa program Kenali dan Cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis berlangsung malam tadi di Dewan Silaturahim Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah, selawat, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran serta qasidah beramai-ramai yang dipimpin oleh ahli-ahli kelam komuniti Belia Transformasi KKBT.
Hadir Pengarah Haji Muhammad Azlan bin Pengarah Haji Tengah Omar, pemangku Timbalan Pengarah Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sesi ketiga siri Kenali Rasulullah adalah merupakan anjuran KKBT, Pusat Belia dengan sokongan Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tazkirah bertajuk Keindahan dan Kesempurnaan Rasulullah disampaikan oleh Dr. Haji Hambali bin Haji Jaili, Pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Dalam ceramahnya antara lain menjelaskan bahawa orang yang sentiasa merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan selalu berusaha mengerjakan amalan-amalan yang baginda lakukan. 101 guru tahun 9 yang mengajar mata pelajaran pengetahuan agama Islam dan Al-Quran di Sekolah Menengah Kerajaan dan Swasta terpilih mengikuti kursus kemahiran mengajar guru Al-Quran. Kursus selama 4 hari itu diadakan di Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB. Kursus merupakan program pembelajaran Al-Quran di sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab kerajaan dan swasta ini dan dihasrat dapat mengembangkan modul-modul yang berkaitan dengan Al-Quran dan kemahiran mengajar guru Al-Quran supaya para pelajar akan dapat membaca Al-Quran dengan lebih baik, lancar, fasih dan bertajwid. Jadi di dalam modul-modul yang diberikan ini semuanya telah insya-Allah akan dapat disampaikan kepada guru-guru pelajar tahun 9 ini dan program-program kursus ini, modul-modul yang diajarkan dapat diaplikasikan nanti di sekolah-sekolah. Selain kemahiran mengajar, kursus diharap dapat mempersiapkan tenaga pengajar Al-Quran dengan meningkatkan pedagogi terkini guru dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran berasaskan SPN 21 dan seterusnya dapat membimbing dan memberikan latihan kepada para guru atau tenaga pengajar Al-Quran yang lain. Harapkan untuk semua peserta kursus supaya akan dapat memperolehi ilmu dan juga manfaat melalui bengkel yang para peserta ikuti melalui modul-modul yang disediakan seperti dalam aspek ilmu Al-Quran itu sendiri seperti ilmu tajwid, murattal, hafazan dan sebagainya, dan juga dalam aspek pedagogi pengajaran dan pembelajaran. Apa yang akan kami kongsikan dalam kursus ini dapat digunapakai oleh peserta kursus dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran di sekolah masing-masing mulai pada tahun hadapan. Dan juga kami juga ada daripada guru yang mengajar Al-Quran juga sama-sama berkongsi sama untuk mengendalikan bagaimana cara yang terbaik, pengajaran yang terbaik untuk menjalankan pembelajaran Al-Quran. Antara modul yang disampaikan ialah pengantar ilmu Al-Quran, kaedah tilawah Al-Quran, tajwid Al-Quran, kaedah murattal Al-Quran, kaedah rasam Utsmani, kaedah alternatif pengajaran Al-Quran, kaedah hafazan pengajaran Al-Quran dan kaedah multimedia pengajaran Al-Quran. Dengan berbekalkan 8 modal yang telah dipelajari di semasa sepanjang kursus ini, harapan tinggi saya ialah akan dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari dan menyampaikan kepada pelajar-pelajar di sekolah nanti agar dapat melahirkan dan dapat menjadikan pelajar yang mahir membacanya sekurang-kurangnya membaca dengan tertil, iaitu dengan menjaga hukum hakam tajwid dan sifat-sifat huruf. Harapan saya setelah mengakhiri kursus ini nanti dapatlah kami sebagai tenaga pengajar meningkatkan lagi kemahiran pedagogi yang terkini dan mengenal pasti ilmu-ilmu berkenaan dengan pengajaran dan pembelajaran Al-Quran yang dapat disampaikan kepada para pelajar, bahkan seterusnya meningkatkan kemahiran kami sebagai tenaga pengajar dalam mengajar pengajaran Al-Quran, insya-Allah. Sukan. Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Brunei Darussalam NFABD bakal mempunyai pusat teknikal dan mini grandstand yang baharu. Majlis Penandatanganan Perjanjian Persefahaman
bagi pembinaan prasarana tersebut diadakan di Dewan Serbaguna NFABD House Brakas. Menandatangani bagi pihak NFABD Pinggiran Haji Matusin bin Pinggiran Haji Matasan yang Dipertua NFABD dan Muhammad Syahnun Haji Muhammad Saleh Setiausaha Agung NFABD. Manakala pihak konsortium yang diketuai Gemilang Latif Associate pula diwakili oleh Mahari bin Haji Latif dan Haji Zariful Haji Muhammad. Penandatanganan disaksikan oleh Kenal Bersara Pinggiran Haji Maidin bin Pinggiran Haji Sain, Timbalan Setiausaha Tetam, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kedua-dua kemudahan tersebut akan dibina di kawasan perkerangan NFABD House dan dijangka siam pada bulan Disember tahun hadapan.